warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bincang sambungan Kitabul Hajj pada muka surat 557 muka surat 557 bab izin untuk melaksanakan haji bagi seorang hamba. Jadi perbincangan ini berkait dengan pelaksanaan haji oleh seorang hamba. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah buat tajuk seorang hamba ni kena minta izin tuan dia lah bila nak buat haji. Baik, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang mengizinkan hambanya untuk melaksanakan ibadat haji, lalu hamba tersebut sudah memulai ihram, maka dia sudah niat ihram lah, maka tuan dia tidak boleh lagi untuk melarang hamba tersebut meneruskan dan menyempurnakan haji. Dia tak boleh sekat. Bila hamba itu telah niat ihram, dia tak boleh sekat lah. Kalau dia sekat juga, itu dikira berdosa. Itu maksud dia. Tapi tuannya boleh menjual hamba tersebut. Dalam keadaan dia berihram itu, tuan dia boleh jual. Dan pembelinya tidak boleh melarang hamba itu untuk meneruskannya dan menyempurnakan ihram hajinya. Jadi orang pembeli itu, pemilik baru itu tak boleh larang, sebab dia beli itu dalam keadaan hamba itu sudah berihram. Baik. Tetapi dalam hal ini, pembeli berhak untuk membuat pilihan sama ada meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila dia belum tahu. Masa dia beli itu, dia tak tahu bahawa hamba itu dalam ihram. Selepas beli baru tahu, dia boleh batal. Maknanya itu semacam penipuan lah. Dia boleh batal. Tapi kalau dia nak teruskan boleh juga. Mana khiyar, mana pilihan dia lah. Dalam khiyar majlis dia panggil. Jadi yang demikian itu kerana hamba yang berihram akan menghalang si pembeli untuk mengambil manfaat daripadanya sebelum hamba itu menyelesaikan ihram haji. Lama jugalah. Sebulan jugalah kita kata. Demikian pula yang berlaku pada hamba perempuan dan juga anak-anak kecil pun begitu juga. Anak kecil kalau dia buat dah tak boleh lah. Bila setelah diberi keizinan, sebab dia kira gini, maknanya bila orang panggil ibadat itu telah dilakukan, dia tak boleh berhenti sekat jalan kita. Sebab kita lah kalau kita main sunat, tak boleh nak berhenti mudah-mudah, dosa. Walaupun tahiyatul masjid, kecuali emergency, ada kis-kis kecemasan, itu lain cerita. Sebab juga puasa, walaupun setengah ulama kata boleh puasa sunat, tapi setengah kata tak boleh. Dia khilaf pula di situ, sebab dia kata puasa dah. Setengah kata kalau sebelum zuhur boleh lagi. Macam-macam lah khilaf pula situ tu untuk puasa sunat. Misalnya kita puasa, lepas tu orang mari rumah buat air, dia kata kalau sebelum zuhur molek putih, kalau selepas zuhur tak boleh tu. Tapi ulama kata tak ada dalil gitu tu. Dalil tu tak ada. Cumanya bagi ulama yang kata boleh kita berhenti tu, sebab Nabi ada berhenti. Nabi pergi rumah isteri dia puasa. Lepas tu tiba-tiba isteri dia idam makin ingat tu. Nabi kata ini nak puasa ni, tapi tak jadi. Ulama kata hak tu sebelum zuhur. Dia bincang pula gitu, khilaf lah. Khilaf. Lepas zuhur tak boleh. Tapi tak ada dalil, cuma dia kata sebab tu dia berat ke arah nak habis separuh dah dikira gitu. Dah terasa ijtihad lah tu kira-kira tu. Gitu. Tapi kukuh kita lepas tu nak kecil, kita boleh berhenti kecil. Jadi dia kena niat niat berhenti. Kita tak boleh niat berhenti. Hak tu boleh sambung. Kena wisalah. Tak payah wisalah. Tak payah wisalah. Saya kerja tengok dia wisalah. Tak payah wisalah. Tak payah. Sebab tengok dalam Nabi kan, Nabi tu tak wisalah pun. Dia kalau tak boleh tu kan, dia syaratnya gini lah, mana sebelum kita sembahyang itu tak ada berasa pun. Kalau ada berasa tu ulama kata jadi makruh lah. Tiba-tiba tak boleh nak lagu mana tu, kita duduk dekat akti dah. Kita niat keluar daripada sembahyang, pergi ambil, boleh sambung balik. Sambung tu maknanya kena buat semula rakaat ketiga tu. Itu dalam fiqh lah. Boleh sambung.
Sebab kita Nabi tu email tu ada key tu. Sambung maknanya kita masuk bukan kita sambung rakaat 3 lah. Maknanya kita buat 2, maknanya tambah 2 lagi. Maknanya kita pergi tu kira niat untuk memulakan rakaat yang ketiga. Baru tahu tu. Dah memang tu memang ada hadis tu. Tu memang ada hadis. Kecuali hak jenis batal tanpa niat, hak tidak niat tu lain cerita. Misalnya tu mai tu ketung. Misalnya. Mana batal? Tu tak nak buat gapo tu. Tadi dia niat keluar. Tu disebut dalam mazhab Syafi'i. Boleh gitu. Baik, seterusnya. Jadi apabila seorang ayah telah mengizinkan anak-anaknya untuk melakukan ihram haji, maka ayah tu tidak boleh menahan anak-anaknya yang telah melakukan ihram. Maknanya duduk tengah ihram, mana telah berlaku perbuatan tu, nak sekat di tengah jalan gitu tak boleh. Dia kena perhabis. Seandainya hamba di atas berjimuk dengan isterinya pada waktu ihram sehingga hajinya batal. Ni maknanya dia jimuk ketika ihram lah. Jadi hak ni batal lah. Dalam kondisi seperti ini, tuan dia masih tidak boleh menahan hamba tersebut kerana dia masih wajib menyelesaikan hajinya yang batal, sama seperti orang yang menyelesaikan hajinya yang sah. Apabila seseorang mengizinkan hambanya, baik, maksudnya gini, ni kalau tengok dalam kitab mana-mana pun dia sebut dalam mazhab Syafi'i ni, bila batal, apakah dia kena bertindak, dia kena teruskan sudah juga. Lepas tu hak lagu mana hak batal tadi tu? Hak itulah ulama kata dia batal tu, dia kena bayar. Dia kena bayar denda lah. Dia kena bayar denda. Tapi dia kena teruskan. Dia kena teruskan. Tu kebanyakan ulama kata begitulah. Sebab tu dia kena teruskan. Siapa kau habis, siapa tahlul. Sebab tu tuan dia tak boleh tahan. Dia kena perhabis juga. Seperti orang yang sah haji dia. Seperti orang yang meramal, apabila seseorang mengizinkan hambanya untuk melaksanakan haji tapi hambanya belum memulakan ihram, maka tuannya berhak untuk melarang, untuk sekat lah. Kalau dia tidak masuk dalam ihram lagi, tidak niat ihram lagi, tak apa. Ni kalau niat ihram dah tak boleh. Okey, baik, seterusnya. Mana ada, tu dia ada selepas ni bincang. Sebab dia kata moga dia tidak memiliki harta. Maknanya dia gini, dia hak ni dia kena tuai dia. Tidak dia, sebab dia ni tak ada harta. Mana dia nak guna duit dia sebab dia tak ada harta, dia tidak memiliki harta. Mana tuai dia kena itu. Kalau puasa dia tak boleh bayar, dia kena ganti ya. Gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain ada perbezaan itu. Ni mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i. Sebab anda tengok dalam beberapa lah itunya. Boleh katakan sama ya. Dalam mazhab Syafi'i, rezeki hamba ni memang lagu tu. Okey, baik, seterusnya kita pergi lagi. Apabila seseorang mengizinkan hambanya melakukan haji tamattu' atau haji kiran, yakni haji yang harus disertai membayar dam. Haji tamattu' ni hak pasal buat umrah dululah. Biasa kita ni tamattu' lah buat Malaysia ada. Anak dulu tamattu' pergi makna umrah dulu, bayar cakap kambing. Haji kiran maknanya hak dia buat haji dulu. Sebab ifrad ke dia niat sekali. Ifrad ke dia niat sekali. Mana kalau kiran ni mana haji, mana dia kena bayar dam lah. Tu. Tapi biasa kita ni tak dulu dia patut guru mengajar ifrad terlebih afdal. Dia banyak buat itu. Buat ifrad lah. Anak tak buat ifrad. Tapi kalau yang afdal mengaji dia sama tu cerita. Lebih mudah lagi. Sebab sebenarnya ifrad ni dia macam, sebab dia sekali. Dia agak itu suka sikit lah. Ada sedikit beban lah. Maknanya bila siapa dekat nak tawaf tu, hasil tu dia kena niat haji, dia kena buat supaya haji, dia sambung haji tu. Tu. Tapi dia sudah sekali dengan haji. Maknanya umrah dia tu tak siap. Tahallul haji siap. Dia itu maksudnya. Atau kalau ifrad. Betul supaya ni tak sama ada kiran. Kan selepas tu buat umrah suku-suku, jadi mudah lah. Jadi mudah. Sebab tu kalau masa Ana dulu, masa dia bui taklimat tu, boleh dikatakan haji semua tamattu' buat. Kita buat haji umrah siap-siap. Suku-suku lah. Umrah dulu.
Kalau orang mengaji lah di mana? Kalau dulu ifrat ni. Ustaz dulu ifrat. Oh, ifrat dia anak pun tak tahu. Dia alasan dia Apa beza tu ifrat tu? Mana? Ifrat ni dia buat haji dulu. Haji dulu. haji dulu. Dak ifrat ni dia sekali. Dia haji dulu. Dia niat ihram sekali. Niat umrah dengan haji tu sekali. Tak, kalau untuk ifrat ni cumanya dia buat tu umrah dulu tapi niat ihram sekali. Dia nak ihram sekali. Seperti kata kiran ini maknanya selepas tu maknanya haji dulu, tak ada kait dengan umrah. Selepas tu bawa umrah. Tamattu' ni kira dengan sekali. Kira sekali. Tamattu' ni haji dulu. Tamattu' ni umrah dulu. Ifrat haji. Itu ni kita Kira sekali. Kita relax, kita buat umrah. Lepas tu kita pakai ihram. Itu tamattu' kan. Lepas umrah tu kan kita tak pakai ihram. Tamattu' lah tu. Tamattu'. Buat haji dulu. Buat apa ni? Tamat umrah dulu. Umrah dulu memang tamattu' lah. Tu tamattu' tu amal tepat kita hak baru lah ni memang gitulah. Dulu buat haji dulu, buat haji ifrat dia kata lebih afdal sebab tak payah dah. Tapi kita kena duduk dalam ihram tu lama sampai 2 minggu. Ikutlah berapa lama sampai. Atas-atas kita pergi biasanya kalau hak pergi lewat di Mekah dia pergi lewat, dia akan buat ifrat. Mana dia pergi ana dia kita tawah apa ni selamat datang. tawaf kudum. Dia tak buat apa ni umrah kan. Dia tak buat umrah. Dia mana untuk ifrat. Untuk ifrat. Dul. Dia tak ada buat umrah sebelum tu. Selesai haji dulu. Gitu ke? Sehingga ananya kalau kiran ni dia buat haji dulu. Kalau kiran dia sekali. Sekali sudah sekali. Qarana, ya. Qarana. Cuma dia kena bayar dam lah. Cumanya ifrat tu makna suku-suku. Cuma dia selepas. Maknanya haji dulu, habis tu baru buat umrah. Jadi sini tamattu' atau haji, makna haji yang harus disertai dengan dam tu. Sepanjang lu tamattu' tu boleh kata kayak orang kita tu gisau apa tu tamattu' lah ko. Betul lah. Jadi kalau kira ni dia jadi sebenarnya agak sebab dia akan sudah sekali dengan haji. Tak, dia sudah sekali dengan haji. Dia sekali dengan haji. Dia sekali. Sekali haji dengan anak tu. Dia turun badan dia pakai ihram. Dia tak cabut kain ihram dia. Dah hanya lambat lagi ngaji lah. Daripada Madinah tu dia pakai ihram apa street. Apa kau haji? Sampai ke haji. Ifrat kan kamu. Jadi beban. Dia sepatutnya kiran ini memang dia sebenarnya dia niat sekali tapi dia buat umrah dulu. Bila sampai tempat dia nak tawaf tu, situ macam dia niat pula untuk sambung dengan haji. Sambung dengan haji makna sekali lah. Jadi sekali. Betul lah gitu dia nak tengok ni, kalau nak tengok lengkap dia buat 160 slide Amazon service. Mana simple lah dia tu, dia tu memang dia lengkap siap dengan slide, boleh tengok situlah Amazon service. Baik, tak apalah Baik, apabila seseorang mengizinkan hamba dia melakukan haji tamattu' ataupun haji qiran, ni haji ni hak kena bayar dam lah. Kemudian hamba tersebut membayar dam denda, maka denda tersebut tidak sah. Sebab apa? Sebab hamba tu dia tidak memiliki harta apapun. Semua yang dia miliki adalah milik tuan dia, sehingga denda yang ia bayarkan tersebut tidak sah kerana bukan miliknya sendiri. Maka dalam hal ini, jadi nak bayar dam tu guna duit siapa? Maka dalam hal ini hamba tersebut wajib mengganti denda itu dengan puasa selama ia masih menjadi hamba yang dimiliki oleh tuannya. Dia kena puasa mengikut Syafi'i. Ni khilaf ni, sebenarnya khilaf ni. Asal kata tak, sebab dia ni hamba ni, betul ke hamba ni tidak memiliki harta langsung? Tu di atas perkira apa ni, orang panggil apa, atas budi bicara hamba, apa ni, tuan mah dia sebagai contohlah.
misalnya hamba tu bekerja, dia wujud misalnya serial ke sehari, kalau tuan dia izin memang jadi hak dia. Boleh. Kalau dia izin. Ni kira-kiranya kalau tidak izin. Tu kalau tidak izin. Jadi dia ganti dengan puasa. Mengikut Imam Syafi'i lah. Jika hamba tersebut belum membayar denda itu dengan puasa, lalu dia merdeka, tak ada sempat dia bayar dam tu dengan puasa, lalu dia merdeka dan mampu membayar denda, maka dalam ini ada dua pendapat. Pertama, dia harus membayar denda sebagaimana dilakukan oleh orang merdeka. Ini bayar denda dam tu lah, kambing lah kita tu. Kedua, dia tidak boleh membayar denda kecuali dengan cara berpuasa, kerana pada saat dibebani kewajipan, mana panggil dhamin tu, hak dia kena buat tu, masa tu dia tak merdeka lagi. Dua pilihan lah. Jadi hak ni dia boleh pilih hak mana-mana dia nak buat. Gitu. Jadi hak ni sebenarnya dia akan datang, kita akan bincang khusus pula ni. Sebab Anas sendiri pun bab haji ni kalau nak buat ni kena rujuk. Gua kita buat sekali 2014 dulu. Lepas tu tak pernah buat kursus. Maklum dia punya maklumat tu ada. Sebab tu molek jugalah sebenarnya kita baca ni. Ada Ustaz. Pencerahan lah. Saya masa nak buat haji tu, saya baca kitab. Nadok lah. Cara haji. Kitab tu nama Haji Daud Kelantan. Penulis Dia tu guru kaya pada Haji Gamil Sengaduya. Jadi kitab tu suku dia mencelak pula cerita haji ni. Dia kata kalau kita buat tamattu, kita tak boleh buat umrah banyak kali. Dia kata gini. Sekali. Kemudian kena tunggu sampai haji baru. Mana lepas haji pula boleh buat? Baru boleh buat. Macam dia kata orang lain dia buat sampai 7 umrah. 3 paling kurang. Paling kurang 3. 7 umrah. Waktu. Masa anak ni kata paling kurang kena 3. 4 kali sehari. 7 dah masa anak tu 3 je. Itu tak guru ngajar, dia ngajar saya. Berapa 7 kali ni? Dia kena 7 kali sama dengan haji. Siapa buat umrah 7 kali. Lain. Nah maklumat tu. 7 kali sama dengan buat kerja haji. Jadi kita kat pihak tunggu tegar 2 kali sehari, 3 kali sehari. Masa anak gila 14 tu dia suruh 3 kali lah. Ustaz ngajar dia kata tu guru dia royak. Kena buat sekali kata. Memang ada macam-macam pendapat. Ada kata kalau buat 2 kali kena 7. Nak dah pula. Kalau buat 7 kena 7 dah. Jadi gini yang mudah dah ringkas ceritanya. Kalau nak kira Nabi sekali waktu tu hak ringkasnya. Bukan waktu gua ayat dah Nabi. Nabi sekali. Waktu molek. Jadi anak buat sekali je. Jadi bila anak jadi mutawif, sebab ialah kita tak setimbul kontroversi. Jadi bila kita mutawif, jadi anak-anak buah kita nak buat ajil, kita kena bantu. Jadi anak kena bawa pergi ke tempat miqat. Kena bawa pergi, tapi anak tidak pakai ihram lah. Jadi masing-masing rasa pelik. Wah tu Tok Syekh ni pakai seluar gini. Dia kata tak, sebab saya pegang pendapat kata buat sekali lah untuk umrah. Tapi dia nak buat banyak setengah tu memang ada 3 hari sehari perlu hujat. Dia kata dia sahur pula 3 hari. Tak apalah, cukup mana pun bagi anak setakat yang anak belajar. Sekali tu sebenarnya Nabi buat. Sekali masa pergi haji. Lepas tu sebelum tu ada Nabi buat umrah. Siapa ada kata 3 kali Nabi buat umrah. Masa haji tu sekali lah. Gitulah Jadi akhir data ni banyak lagi sebenarnya. Hak ni dia ambil mukaddimah bawah ni. Perbincangan secara khususnya selepas ni lah. Selepas ni kita akan bincang. Sebab dia kalau kita tengok dalam fiqh 4 mazhab ni kan, haji ni antara yang banyak juga perbezaan. Tak apalah tu. Kita pergi dulu. Mampu melaksanakannya. Apa maksud istita'ah tu? Mampu buat haji. Yang dikatakan man istata'tum ilaihi sabila.
apa maksud istita'ah tu, mampu tu. Imam Syafi'i nak perjelas ni. Imam Syafi'i kata yang dimaksudkan dengan mampu di sini ada dua bentuk. Yang pertama, mampu ni maknanya kalau sampai tahap mampu tak pergi berdosa lah. Itu maksud dia. Pertama sekali, seseorang yang sihat fizikal dia, tubuh badan dia, dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan haji. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang sempurna, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji dan wajib dilakukan oleh dia sendiri. Dia tak boleh nak upah orang. Kena ingatlah, hak ni sebut gini lah. Tetapi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i lain, dia ada tambah lagi. Termasuk bab pertama ni bukan sekadar dia ada tubuh sihat, dia ada kemampuan dari segi keuangan sebagai, dia kena ada sah lagi. Hak dia tinggal di rumah isteri dia, anak dia apa ni, mana cukup juga duit. Dia tidak kira dia saja. Hak ni hak setakat ni untuk seorang individu yang dia tidak ada apa tanggungnya. Kalau dia tak ada tanggungnya, betul setakat ni. Tetapi kalau orang itu sudah ada tanggungnya, isteri ke anak ke ataupun dia tanggung ibu bapa dia ke, dia kena tambah sah lagi tu. Maknanya dia boleh meninggalkan orang panggil keuangan, duit, harta kepada orang yang tak pergi haji di bawah tanggungnya dia, sehingga tidak merempak. Itu baru masuk. Hak ni untuk orang yang tak ada tanggungnya. Itu perincian dia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang badan dia tidak sihat, mana sakit lah, dan dia tidak mampu menaiki kenderaan sehingga tidak boleh melaksanakan haji dengan berkenderaan. Kena ingat ni, hak ni dia bergantung kepada keadaan. Sebab kenderaan zaman dulu tak serupa kenderaan lah ni. Misalnya kita kata kenderaan dia kata kapal haji lama, dia tak boleh tu nak sampai selama tu sampai berbulan-bulan tak. Sebelah ni tak 8 jam. Jadi katakanlah kalau sakit zaman dulu menasabah lah, tak boleh. Tapi kalau lah ni, kalau sakit sikit pun boleh pergi. Sebab apa? Sebab ada kursi roda dan sebagainya, lepas tu naik kapal terbang lebih selesa duduk sana, pengurusan tu. Jadi bagaimana hak ni kita kira ni tek klasik. Kita kena faham, lepas tu kita kena tengok keadaan kita. Sebab tu dia istilah mampu tu dia boleh berubah berdasar pada keadaan. Tu kena faham lah. Hak ni kita baca ni hak dalam konteks dulu. Seseorang yang badan dia tidak sihat, satu tidak sihat ni perkara yang tidak relatif, benda yang relatif. Bukan tetap tak sihat setara mana. Allah cima ni boleh gila ni. Dan tidak sanggup tu mana, tidak mampu menaiki kenderaan lagu mana, sehingga dia tidak boleh melaksanakan haji dengan berkenderaan. Baik. Tetapi dia memiliki seseorang yang boleh disuruh untuk menghajikan diri. Mana orang panggil badal lah, macam badal. Dia boleh ganti diri dia, upah orang itu buat. Atau dia memiliki harta yang boleh untuk dia membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji. Ini orang panggil upah haji. Upah orang lain suku zakat. Maka orang seperti ini juga disebut sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya walaupun dia wakil pada orang lain. Upah haji dia bayar orang lain buat. Hak bayar ni lah jadi isu besarnya. Bayar ni misalnya kalau anak nak ambil upah haji orang dak, boleh kau anak ambil sampai 10 orang. Apa sekali buat ni auto oleh tu penipu yang berlaku dengan hebat lah. Enggak utuh benar lagu tu. Penipu ada 10 orang. Husnuzan dia ada 10 orang. Hak berlaku tidak gitu masalahnya. Anak jumpa dah ni orang Indonesia orang Indonesia ni pelajar. Anak tanya dia, sebab dia masa tu masa anda tidak mutawih lagi, dia jadi mutawih. Anak kata Syekh, kata dia orang Indonesia, dia belajar Universiti Madinah. Dia kata ada tidak berlaku, maknanya panggil orang ambil upah haji ni, dia buat haji untuk beberapa orang sekaligus. Dia kata ada. Waktu dia kata memang tak tanggungjawab. Dah bayar kalau dia 3,000 dah. Dia 10 orang, tidak 30,000. Jadi dia buat sah haji. Dia niat belakang, orang mana tahu. Tu memang berdosa lah, tak boleh gitu. Dia sah Sakit ni tak haji 2,000, 3,000 tu tak banyak. Mana? Nak buat haji badan 1,500 Dia gini, dia sebenarnya haji badan, istilah haji badan ni kalau kita buat pun dia pergi sana dia upah pelajar buat. Dia bukan orang sini, kalau sini kapal terbang tak ada lepas. Kalau nak dia bukan lagu tu, badan haji ni maknanya kita pergi kepada bahagian travel agency lah, travel agency dia ambil, dia upah pelajar sana, jadi dia ambil untung lah dia sikit. Dia upah sana misalnya 2,000, tak apa orang pelajar duduk sana, dia hanya buat je. Gitu.
Kalau nak upos tak sini, tu memang kena satu harga khusus pula lah. Paket kapal terbang dengan hotel, semua pelajar duduk sana. Dia tak perlu hotel pun tak ada dah. Semua pelajar duduk sana. Anda jumpa dah tu. Tu yang jadi 1,200 boleh wi tu. Tapi lain tak boleh dah sebenarnya, tak boleh dah. Kalau 1,200 memang bohong tu. Tak betul. Baik, hukum mana pun mengikut Imam Syafi'i, mana badah haji ni boleh. Badah ni kena ingatlah, ni khilaf ni. Ni khilaf. Bukan kata benar tak ada khilaf. Tapi bagi Imam Syafi'i dan dalam mazhab Syafi'i, hak ni boleh. Bagi Imam Syafi'i sangat mempertahankan. Cuba kita tengok. Dia ada dalil dia lah. Ada dalil. Bukan tak ada dalil. Baik. Jadi makna kategori yang kedua tadi hak kata mampu, walaupun tubuh tak sihat, tapi dia ada harta. Dia boleh suruh orang lain buat. Dia bayarlah. Gitu. Sebaiknya bayar support lah. Kalau 10,000 10,000. Hot tu hot. Dia gini, dia gini. Hak lagu tu sebenarnya kalau hak je buat tu orang hak duduk di tanah air kita. Misal contoh dia upah Suhana buat. Jadi Hana duduk sini. Jadi Hana pergi semua dengan pembiayaan dia. Tapi lah dia tak berlaku lagu tu. Sebab tu Ana kata perkara ni Ana tak boleh nak kata. Dia kalau mesej contoh dia 3,000 dah. Dia apakah dia dapat pahala sepenuhnya? Ana tak berani nak kata. Sebab apa? Banyak kan orang pergi sekali 12,000 dah. Lah 12,000. Tiba dia 3,000. Apa? Enggak sana pergi bayar pada pelajar 2,000. Nya ambil pula ke travel agency ni 1,000. Ya kau buat haji gitu. Sebab tu bagi Ana, yalah bagi Ana lah. Kalau kita boleh buat upos 100% orang ada tempat kita. Sebab kalau kita pergi sana kita tak kenal apa orang tu. Jadi isu tu kita tak kenal lagu mana. Dia kata tak boleh wakil. Wakil pun kena kenal. Kita wakil kawan ni. Kawan ni wakil orang lain pula. Lagu mana? Jadi sama. Tak jelas. Tapi kalau dalam tempat kita ni dia pakai boleh tu. Dia pakai boleh. Sebab tu tak jelas. Sebab kalau Ana lah baik wi kau orang lain suka sakat. Wi dia 12,000 pergi. Puas hati. Jadi dia kata yang terbaik anak dia beli. Memang hak asalnya anak. Lepas ni kita tengok. Sebab tak nak kata khilaf tu. Baik, cuba kita tengok Sebab anak tak apa kita tengok. Sebab kalau tengok adik orang semua anak. Semua anak ni. Baik, cuba kita tengok Imam Syafi'i kata lagi ni dia mari. Mana Imam Syafi'i ni antara tokoh kita kata dan mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata badah haji ni memang ada. Dah ada dalil. Dah kuat bagi mereka dalil tu. Sahih. Okay, cuba kita tengok. Imam Syafi'i berkata daripada Fadl bin Abbas dia kata inna imra'atan min Khath'am qalat ya Rasulullah inna abi adrakathu faridatullah alaihi fil hajj wa huwa shaykhun kabir la yastati' an yastawi ala zahri ba'iri qala fahajji an. Jadi kata Fadl, dia kata ada seorang perempuan dari suku Khath'am. Dia mari, dia kata dia tanya Rasulullah lah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya ni kira-kira sudah wajib dah untuk melaksanakan kewajipan haji ni. Mana siapa seru lah kita kata, Kelantan kita siapa seru dah ni. Tapi sekarang ni dia sudah menjadi orang tua. Bila cukup duit, cukup apa mana, tua renta, tua siapa tak boleh nak buat, tua bangka lah kita kata. Dan tidak mampu lagi duduk di atas punggung unta untuk pergi. Sebab tak nak kata dalam konteks zaman dulu, makna naik unta pergi nak gitu. Sebab tu kalau dia tahan ni, kalau pergi kapal terbang asal boleh ni. Guna wheelchair tak ada masalah. Lo ni lebih pada wheelchair lagi ada. No. Skuter pun ada. Maknanya hak dulu isu kenderaan darat unta ke apa dia tak boleh. Tapi lo ni kalau setara ni kata boleh pergi. Boleh duduk dah kapal terbang. Pergi sana pun ada khusus pula bayar ya. Ada orang tolak sampai habis. Selesai. Maknanya keuangan dia tu mampu untuk support tu. Boleh. Masih mampu lagi. Baik. Tak apalah. Cuma hak ni kira-kiranya dia nak pergi taklif dengan kenderaan pada zaman tu. Tak mampulah. Sakit penggal. Boleh. Imam Bukhari duduk di Bukhara tu berbulan lebih. Jalan dengan mak dia, dengan abang dia. Dengan orang kapur dia nak pergi Mekah tu. 2 bulan ke 3 bulan. Gitulah. Daripada Bukhara. Jalan kaki. Dan di atas kekuatan itulah yang membentuk diri dia berani sehingga dia boleh cari hadis sebulan, nak cari sehadis sebulan jalan. Kekuatan pergi haji itulah terbentuk fizikal dia. Tu. Bila dia perempuan ni kata gitu, lalu Nabi pun kata kepada dia, Nabi kata, "Fahajji anhu." Mu tolong buatlah haji untuk ayahmu. Ni anak ni. Anak. Baik, yang kedua.
Imam Syafi'i kata lagi, ni orang panggil pakai kaedah qiyas ni. Dia qiyas. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun faqalat inna ummi, tadi ayah ni mak pula. Inna ummi matat wa 'alaiha hajjatun faqala hajji 'ala ummik. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, ibu saya meninggal dunia dah. Tetapi dia tak sempat nak melaksanakan haji. Tapi pada waktu tu kewajipan melaksanakan haji siapa dia cuma tak sempat nak buat. Belum sempat melaksanakannya. Rasulullah kata, buatlah haji untuk mak ibu engkau tu. Mana dia boleh buat niat untuk mak dia. Ni anak. Dua-dua hadis ni berkait dengan anak. Baik. Tu. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad dari bapanya bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang sudah sangat tua dan belum melaksanakan haji, in syi'ta fajahiz rajulan yahujju anki. Hak ni. Jika engkau mahu, maka persiapkanlah, mana sediakanlah duit, kalau kita sebut bahasa mudah, sediakanlah duit untuk kamu upah seseorang melakukan haji untuk ni dalil dia. Dan hak ni hadis ni sahih. Anak-anak tengok tu sahih. Hak Rifat Fauzi tu lah 10 jilid tu. Memang hak tu dia sebut memang sahih. Dia buat mari. Hak ni tidak anak. Ni antara dalil. Hak tadi anak, ni tidak anak. Okey, suku sak. Orang lain suku Sakak. Ni orang lain suku Sakak. Yalah, kalau kita tengok dia panggil hak ni bab tarjih. Jadi hak paling kuatnya hadis 2 tadi. Sebab dia buat bos, cuba tengok tu nombor 71 72 tu kan. Lepas tu hak ni dia tidak buat ni hak ni. Cuma tengok lain. Anda tengok tu dalam hak kitab hak Rifat Fauzi, hak tahqiq tu termasuk takhrij hadis hak asal kitab al-um yang belum diringkaskan. Tu dia kata sahih. Baik, tak apalah. Dia kalau nak tengok hak khilaf kena buka 4 mazhab tu lah. Cuma ni cuba tengok gapo dia Imam Syafi'i kata, pandangnya dia. Imam Syafi'i kata apabila seseorang telah mempersiapkan persiapan untuk orang lain yang akan ganti diri dia, upah haji lah ni, tapi tiba-tiba dia mendapati dirinya mampu untuk menempuh perjalanan haji dan memungkinkan baginya untuk melaksanakan haji, maka haji yang dilaksanakan oleh orang lain tersebut tidak sah untuk dirinya dan ia wajib melaksanakan ibadah hajinya dengan tanpa mewakilkan kepada orang lain. Ni maknanya dia wakil tu, kawan tu tak buat lagi ni, tiba-tiba dia sahab. Ataupun kawan tu ihram tapi tak sapa lagi perekat wukuf, tak sapa bab wukuf lagi lah, tiba-tiba dia sahab. Tak boleh, dia kena buat sendiri. Lepas tu lagu mana tu nak buat tu? Kalau kita duduk Malaysia lagu mana? Itu perkara lain pula. Kena tengok keadaan pula tu. Nak pergi sempat kau tidak, lama lepas dah hari wukuf. Tu lain cerita. Hak ni kira-kiranya dia upah kan. Tiba-tiba sebelum kawan tu buat tu, haji ni kan bermula di Arafah tu. Sebelum sampai situ tu dia sahak. Mana keadaan dia tu memungkinkan dia buat sendiri. Dan dia boleh buat, dia kena buat. Dia tak boleh, kawan tu tak boleh. Hak ni melibatkan kemungkinan itulah. Jadi kalau duduk di Malaysia tiba-tiba kita rasa sahak pada 8 Zulhijjah dah. Tak boleh buat gapo dah tu. Nak lepas dah lah wukuf tu. Tak ada wukuf, tak ada lah hajinya. Itu jadi waktu kita kena kira sendiri lah, tengok keadaan lah. Tapi kukuk mana pun maknanya bila dia mampu, dia kena batal tadi tu. Hak orang tu buat, dia kena buat sendiri. Hak dia wakil pada orang tu untuk orang ganti dia tu, dia kena buat sendiri. Jika hal itu belum dilakukan sampai ia mati, mana dalam dia mampu tapi dia tak buat sampai mati, ataupun sakit pemenang ni, sakit kekal, sakit kira-kiranya tak pulih dah, yang menjadikan dirinya tak mampu lagi untuk melaksanakan haji, maka dia wajib cari orang yang akan menghaji. Ni jadi wajib tu upah haji tu, wajib. Kerana dalam keadaan seperti ini dia boleh mewakilkan haji dia kepada orang lain. Tapi apabila dia sanggup mengharungi perjalanan, sebab kalau dulu kan risiko yang paling besar, cabarannya perjalanan itulah. Dulu ingat tu anak cerita naik kapal haji tu di Pulau Penang tu, tengok dia kata orang mati dia pakai dia tahu dalam laut gitu ya. Dia cerita baru bulan, rasa 2 bulan tak silap dia jalannya 2 bulan lagi balik ke kapal laut yang duduk lama sana. Dia duduk sana, dia kuarantin pula. Dua kapal ya kan. Tapi dia kata lama lah.
Dia cerita kerana 3 bulan pergi balik. Lepas tu dia sampai sana Jeddah ke dia tak boleh gila dia tu. Sebab dia pasti kesihatan dia duduk situ rasa minggu juga rasa. Jeddah dah. Tu memang maknanya cabaran tu. Sebab tu anda kata kitab ni kalau kita tengok dulu maknanya cabaran itu lebih besar. Jadi lah ni dengan ada teknologi canggih kita sekarang ni, lepas tu kadang-kadang boleh bawa doktor nak gitu. Ataupun memang istitaah tu lebih besar lagi. Dari segi kemampuan tu jadi lebih besar. Lah ni. Baik kan masa anak pergi tu sakit-sakit pun pergi tabur haji ada doktor khusus. Tak ada masalah pun. Boleh buat haji. Pakai pempoh. Anak urus ni. Anak bawa dia pergi hospital ke apa. Jumpa orang Sabah. Mujum nah. Kita nak kecek ku Arab pula. Lepas tu bahasa doktor pula. Lepas kita. Nah, jumpa dengan orang Sabah. Pakai kecek Melayu tu. Mudah kira. Boleh buat haji. Tak ada masalah. Tu Baik, seseorang yang bernazar mewajibkan haji terhadap dirinya untuk mencari kebaikan. Maka hal ini seperti haji atau umrah yang ada dalam Islam. Maknanya haji dia jadi haji wajib. Sebab nazar. Jadi ia wajib melaksanakan haji nazar tersebut atau diwakilkan kepada orang lain bila dia tak mampu melaksanakannya. Apa yang berlaku dalam haji dan umrah dalam Islam. Maknanya dia tu supaya haji wajib lah. Haji mula-mula. Sebab kinazar dia tu. Kalau dia tak boleh, dia kena wakil. Dia kena upah lah. Itu maksud. Kalau dia berkemampuan. Berlaku pula dalam haji apa yang berlaku pada haji, dia kena buat lah. Gitu. Kalau dia nazar umrah pun, dia kena buat berlaku tu. Dan kalau tak boleh buat, dia kena upah. Sebab itulah ulama kata tak sedut nazar lah. Jadi beban. Niat nak buat, niat siapa kalau ada pergi. Kata tak sedut nazar. Sebab tu bagaimana nazar-nazar ni harus saja, bukan kata molek. Harus. Ada dalam hadis ada. Dalam hadis ada. Tapi ada hukum tu. Ada hukum tapi Nabi tak pernah buat nazar. Seingat ana lah. Kalau tak silap ana Nabi tak pernah buat. Tapi ada Nabi sebut. Mana misalnya contohlah. Ada sahabat Nabi misalnya dia bernazar nak pergi semaya di Palestin tak. Jadi sahabat kata, sahabat orang alim katalah buat dia sananya sini lebih lagi. Jadi makna kalau dia bernazar nak buat haji di Palestin, dia buat sini sudah tercapai lebih daripada dia buat sana. Sebab apa? Sebab Madinah dengan Mekah ni lebih lagi daripada Masjidil Aqsa. Itu. Baik, tak apalah. Masa pasal tu tak boleh. Tu lagi tu sebab apa tu bukan ada kebaikan. Tak kena lah tu. Dia panggil nazar mulgha tu. Nazar yang tidak boleh ditunaikan. Sebagai nazar nak botak kepala. Kalau menai bola nak botak kepala tak boleh. Cuma bagaimana kalau tu dia kena bayar tu. Sebab apa? Sebab dia nazar itu suatu perjanjian tapi benda yang tak molek. Tapi dia kena bayar nak ajar sebagai denda. Walaupun ada setengah ulama kata bila tak boleh buat lah. Cuma dia botak kepala. Tak boleh. Tak boleh. Tu memang tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita cukup Mekah tu tu lain. Tu lain. Hak ni untuk cukup kepala tak sabit dengan haji dengan umrah tak boleh. Ada lagi kita sebut sebab dia kata dia gini sebab kalau kita nak sebutlah cukup kepala ni molek ke tidak? Ada dibincang tu. Tapi setengah orang kat sini masuk botok tu. Tak apa, botok tidak nazar tu tak apa. Itu lain ni nazar. Sebab kalau Nabi ni Nabi cukup kepala masa tahlul ya. Lepas tu tak ada masa haji. Haji atau umrah lah maknanya dia tahlul tu. Sebab hak tu sunatnya kalau kita kerak sikit tak dapat penuh pahala tu. Rugi kita. Sebab tu kalau kita lepas pada sa'i tu kan kena cukur selalu. Nak cukur situ payah kena pergi kedai. Jangan kerak sikit situ lepas tu pergi cukur lain. Rugi. Dia tak jadi dua kali gitu. Gitu dulu. Jadi kalau kita buat kita kerak dulu sikit dah. Nak suruh itu dah. Lepas tu turut pergi. Bagian itu tak sempurna. Sebab apa? Sebab tahallul tu hak tu jadi dah tahallul. Tetapi dia tak boleh penuh sebab tidak cukur. Jadi hak kita pergi buat cukur selepas tahallul dah tu. Sebab jadi cukur biasa. Rugi. Baiklah kita ada sepatu sementara. Ada pelicing lalu. Pergi pelicing lalu. Hak tu hak molek. banyak tempat
Oh banyak bawa Bangla saja. 10 ya ya. Oh mata ya, tak ada mikir dah. Berok-berok buat gitu. Sama dok tak kira. Siap. Okay, kita ambil sikit cuba tengok Hak ni perbezaan pendapat. Ni lah dia bincang kilah-kilah ni. Perbezaan pendapat tentang menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Hak ni hak badan ni. Sebab tadi pun badan dah. Cuma tadi masih hidup lagi. Hak ni hak mati. Supaya sebenarnya. Perbezaan pendapat tentang menghajikan orang yang sudah meninggal. Kena ingat kalau anak, hak ni memang tak ada khilaf. Kalau anak buat untuk ibu bapa dia, isunya orang lain. Tu cuba kita tengok. Imam Syafi'i berkata, saya tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat tentang menghajikan orang yang sudah meninggal. Ni orang panggil badah haji lah, upah haji kita panggil. Dan belum melaksanakan ibadat haji, mana mati dalam keadaan tak sempat lah. Kecuali sebahagian ulama dan fuqaha di antara penduduk Madinah yang mana mereka mendasarkan pendapat mereka pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan Rabi'ah, di mana mereka ni mengatakan bahawa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain. Kalau saya tahu hak ni ada yang kata tak boleh. Dia panggil fuqaha Madinah, ulama Madinah. Tu. Padahal pendapat riwayat daripada Nabi dengan 3 jalur periwayatan, selain riwayat yang sering diriwayatkan oleh kaum muslimin, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebahagian orang bertanya untuk menghajikan orang lain. Bila ada orang tanya, seperti inilah hadis ni kan. Hadis perempuan tu tanya tu. Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali tu lah. Patut ada hadis lain lah sebenarnya. Dia sebut sini, dia tidak sebut semua. Orang tanya Nabi, lagu mana? Nabi kata buatlah. Hak tu lah ana muskil beberapa perkara tu. Hak ni sebab Imam Syafi'i sebut sini, bila ada orang tanya, hak dia bawa sebelum ni ana. Hak Sayyidina Ali tadi tu, itu kenyataan Sayyidina Ali. Hak mana hak kenyataan daripada Nabi tu sendiri. Imam Syafi'i tak mari. Kira dia mari dua tu berkait dengan anak tu, dua-dua tu. Hak yang 3 tu hak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut. Orang yang sudah tua, Sayyidina Ali kata upah orang lah. Sayyidina Ali kata itulah bila Sayyidina Ali kata tak okay Sayyidina Ali mana-mana kalau tidak bernabi. Dia kira gitu. Sebab kalau perbuatan sahabat ni hujah, boleh Imam Syafi'i pakai ni. Jadi kalau kita ambil pula tadi dengan anak, kita kiyah lah. Orang lain tidak anak boleh kok. Lepas tu dia ada perbincangan lepas ni ada perbincangan. Imam Syafi'i dia guna kaedah mantik, adalah cara dia. Cuba kita tengok sini. Tapi kukuk mana pun ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam, setakat ana tengok tu dalam mazhab Syafi'i tak ada khilaf boleh ni. Setakat ana tahu. Tidak boleh kan? Tidak boleh tu pendapat pendapat Ali kat sini. Iyalah nak yang dalam mazhab Syafi'i. Mana? Dia Ustaz ingat baca. Apa baca tadi? Dia gini Imam Syafi'i kata tidak boleh menghajikan orang. Memanglah Imam Syafi'i kata, dia kata setahu dia nya tak ada khilaf dia. Cumanya hak dia tahu hak kata tak lehnya dia sebutkan Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah, semua ni adalah merupakan orang Madinah lah. Kira-kiranya hak tu. Ni memang tak leh. Tak leh. Masuk Ali ni. Masuk Sayyidina Ali lah. Ali tu dia sebut lepas. Enggak dia? Ali tu masih hidup. Ni mati. Dak selepas ni Imam Syafi'i sebut di depan ni, dia kata kadang-kadang orang yang kata taklih ni dia tidak konsisten. Sebab dari riwayat dia kata dia sebut depan ni. Awak ambil riwayat daripada Ibnu Umar belakang. Ni Ibnu Umar juga. Tapi buat apa jadi tak super tak konsisten dia kata. Dia bincang lepas ni. Jadi hak ni, hak tadi hak Sayyidina Ali kata, dia kata pada orang tua tu masih hidup lagi lah. Baik. Tapi kukuk mana pun, apa yang disebut di sini, Ali ni salah seorang daripada yang mengatakan taklih. Tapi hak kita bincang di bawah tajuk Al-Matidah ni. Tu. Bukan Sayyidina Ali saja tu. Ibnu Abbas. Bukan main tu Ibnu Abbas tu. Sa'id bin Musayyab dan Rabi'ah. Mereka kata taklih.
Padahalnya kata Imam Syafi'i terdapat riwayat daripada Nabi dengan 3 jalur periwayatan. Selain riwayat yang sering disebut, ada lagi riwayat lain. Nabi suruh orang yang bertanya boleh ke nak panggil nak badah haji ni. Nabi kata boleh. Baik. Akan tetapi kata Imam Syafi'i lagi, akan tetapi sangat disayangkan bahawa ada seorang yang menolak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan ia berpegang dengan perkataan Ibnu Umar yang mengatakan bahawa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain. Padahal orang ini meriwayatkan 63 hadis daripada Ibnu Umar, di mana ia sering menyelisihi pendapat Ibnu Umar dalam periwayatan hadis-hadis tersebut. Dia gini, maksud dia gini. Ada setengah orang tu, dia kata tak boleh tu, dia pegang pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar kata tak boleh lah. Dia pegang tu, dia tinggal hak Nabi. Dia tinggal, dia ambil hak sahabat. Dia tinggal hak Nabi sendiri. Padahal orang yang sama, orang ni dia tak sebut siapa lah, Hana pun tak sempat nak cari siapa dia maksud orang ni. Dia riwayat hadis daripada Ibnu Umar 63 hadis. Jadi 63 hadis tu mana 63 hadis tu dia riwayat daripada Ibnu Umar tu macam-macam lah. Dia riwayat hadis daripada Ibnu Umar sampai 63 hadis. Ada kadang-kadang riwayat tu dia setuju, ada kadang-kadang riwayat tu dia tak setuju, cuma dia riwayat. Ada maksud dia. Tapi apa dalam bab hak ni, dia ambil pendapat Ibnu Umar, dia terima sehingga tolak Rasulullah. Tapi kalau hak tak berkait dengan Rasulullah, ada juga riwayat hak dia ambil daripada Ibnu Umar ni, kadang-kadang dia terima riwayat, kadang-kadang tak. Maknanya riwayat Ibnu Umar hak dia riwayat tu ada terima, ada tak. Tapi apa dalam bab badah haji dia terima, siapa tolak hak Nabi dia. Tu kemuskilan Imam Syafi'i. Boleh ada maksud dia tu. Gitu. Jadi kalau orang ni sepatutnya kalau dia kata okey kita pegang pendapat Ibnu Umar, apa adalah hadis lain hak dia riwayat tentang Ibnu Umar dalam kisah lain, ada juga dia tolak pendapat Ibnu Umar. Tapi hak ni dia riwayat Ibnu Umar dia terima, siapa tolak Nabi. Tu persoalan dia nya. Tu dia kata pelik tu. Kadang-kadang dia meninggalkan sesuatu yang jelas diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang diriwayatkan daripada para sahabat. Jadi kalau bertembung, contohnya riwayat kata sahabat kata gini, Nabi kata gini, tapi dia ambil Nabi, tinggal sahabat, tapi orang ni apa dia tak buat lagu tu, dia ambil Ibnu Umar, sedangkan Nabi kata boleh. Tu jadi nak ayatnya kalau nak kira segi kaedah tu tak kena tu. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Maka bagaimana mungkin seseorang yang bergelut dengan ilmu, mana orang hebat-hebat lah, bukan orang jahil, orang berilmu, dapat menerima riwayat Ibnu Umar melalui jalur orang yang keadaannya seperti ini, kemudian menjadikannya sebagai hujah untuk menentang sunnah. Mana menentang sunnah, menentang riwayat Nabi lah, dan tidak menjadikan riwayat itu sebagai hujah. Sepatutnya Nabi jadi hujahnya, dan untuk menentang diri dia sendiri. Jadi maknanya sepatutnya kita kata, bila dia terima riwayat sahabat, dia tolak Nabi, maknanya seolah-olah itu maka jadi macam dia dia menentang diri dia sendirilah. Tolak hak Nabi, kan pelik hak tu point dia nya. Tu dia kata. Cuma kalau nak tengok, kalau doktor nak tengok dalam Rifat Fauzi tu, dia mari banyak tu. Semua sini anda tidak itulah. Dia mari panjang dah hak Rifat Fauzi tu. Sini ringkaslah. Baik. Tak apalah, cuma maksud dia nya orang hak kata tak leh ni, salah satunya dia pegang pada riwayat Ibnu Umar tu lah. Tak leh. Masalahnya hak Nabi kata boleh, dia tak terima. Sedangkan hak Nabi tu sahih. Lepas tu orang ni dia kata, dia tak sebut siapanya. Orang ni dia riwayat hadis pada bukan bab haji lah, bab lain, 63 hadis. Ada yang dia terima, ada yang dia tolak. Apa yang dia tidak tolak hak ni setelah bercanggah dengan hak Nabi? Kenapa? Itu maksud dia nya. Baik. Orang yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh menghajikan, kita ambil soal lagi lah ni. Orang yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain, mana tak boleh nak upah haji lah. Mereka mengatakan bahawa mana mungkin, ni antara alasan, mana mungkin seseorang boleh beramal untuk orang lain. Dia buat haji, dia je buat, tapi untuk orang lain. Kok mana dia kata? Baik. Padahal potong padahal tu dah. Kerana tulis itu lebih tepat lagi. Kerana ni berasal pada Arab lah, anda tengok ni. Kerana menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanggungjawab sendiri terhadap seluruh kewajipan yang datang dari Allah. Mana seseorang yang kefarduan untuk diri dia bertanggungjawab apa, nak franchise pada orang lain, nak suruh orang lain. Tu dalil secara logik lah.
Baik. Imam Syafi'i kata jawapannya gini. Oh, ni Imam Syafi'i main mantik lah ni. Jadi kita nak jawab masalah ni, kita kata jawapan dia mula-mula sekalinya tak seduk kiyah gitulah, moga ada sunnah dia kata. Moga Nabi ayat boleh. Dan sudah tak boleh nak bantah oleh orang Ibn sebab moga Nabi kata boleh. Wallahu a'lam dia kata. Moga Nabi kata boleh. Jadi kalau kita nak kata hak lain, jadi dah kalau haji kata boleh, jangan dikiyah dengan amalan lain. Memang semaya tak boleh. Kan nak ganti semaya kan mana boleh. Moga tak ada hadis. Haji ni tak boleh kita nak buat hukum sebab Nabi kata boleh. Oh, tu Imam Syafi'i kata. Tak sama haji. Tak samalah. Kita tak boleh nak kiyah bila kata haji boleh, maka ibadat lain boleh belaka, kita nak badal. Oh, tak boleh lagu tu. Itu maksud dia nya. Dia isu dia gini isunya hadis-hadis Imam Syafi'i kata boleh Nabi tu, orang lain pertikah hadis tu. Dia khilaf situ. Tu masalah dia nya. Jadi Imam Syafi'i dia terima hadis tu. Ini orang panggil berkait dengan tarjih. Tu sebenarnya. Baik. Kenapa kita tidak mengatakan bahawa hal itu boleh apabila memang itu berdasarkan sunnah Nabi? Apa kita tak kata gitu? Kita kata haji ni boleh sebab ada hadis. Kita kata hak lain tak boleh sebab tak ada hadis. Apa tak kata gitu? Tu. Sementara kebanyakan kaum muslimin pun melaksanakan hal itu. Orang buat daripada dulu lagi dia buat ibadah haji ni. Misalnya mereka boleh membayar kafarah sumpah untuk orang lain dan boleh membayar denda darah pembunuhan untuk orang lain. Sementara yang bersangkutan yang bertanggungjawab malah tidak mengeluarkan wang sedikit pun sebagai pembayar denda. Sebagai contoh, ni ya contohnya. Misalnya dalam bab kafarat sumpah. Seorang bersumpah dia tak boleh nak buat, kena bayar kafarah. Orang lain boleh terbayar bayar untuk dia. Tu boleh tu. Apa yang jadi hak tu boleh? Hak ni tak boleh. Baik. Sedangkan hak kita kata orang lain boleh bayar. Tak ada nah khusus daripada Nabi. Tidak gitu ni. Baik. Yang keduanya kes bunuh ni. Kes pembunuhan dia ni. Orang lain boleh bayar, hajat boleh bayar. Keluarga dia boleh bayar. Orang dia bunuh tak bayar tak apa. Boleh pula tu. Lepas tanggungan kawan tu. Boleh tu. Pula no. Dia kata kalau hak ni dalil terang Nabi tak boleh, hak ni boleh pula. Gimana lagu tu? Jika mereka mengatakan bahawa tidak ada qiyah dalam sunnah dan hal itu tidak boleh diterima oleh akal, kalau kata tak boleh nak qiyah gitu. Tak boleh nak qiyah. Baik, maka jawapannya adalah riwayat yang menyatakan bahawa seseorang boleh menghaji ke orang lain merupakan hadis yang sahih sebagaimana yang telah saya sebutkan. Hak tu sahih. Menurut pendapat saya, hal itu boleh diterima akal. Mereka yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh menghaji ke orang lain adalah berdasar pada qiyas bahawa seseorang tidak boleh solat untuk orang lain. Hak tu qiyasnya. Hak kata boleh mengerjakan haji, badah haji, orang lain boleh tolong buat untuk dia dengan hak tu tidak qiyas. Nas. Tetapi hak ni kalau ada orang kata tak boleh mengerjakan haji, orang lain tak boleh tolong kerja dia lain sebab qiyas dengan semaya tak boleh. Tak kena lah qiyas lagu tu. Moga haji ni ada dalil, semaya ni tak ada dalil untuk orang lain tolong buat untuk dia. Lah ni nya buat kebut hak tu ana tahu ada setengah tu tolong semaya untuk orang lain. Tak tahu upah semaya. Maya ke dia mari? Dia boleh cover semua. Karut tu. Bukan. Maya Hasan hadiah. Tak ada tu. Tak sahih tu. Atau karut tu. Kalau macam tu mudah dapat kain. Ajak ke bayar lah. Tu tak ada dalil langsung ni. Okey, nak habis sikit lagi. Tapi mereka berpendapat bahawa seseorang boleh menghaji ke orang lain dengan syarat biaya haji diambil dari harta orang yang dihajikan tu. Dia gini dalam bab ni sebenarnya bab badah haji tak kira duit siapa pun. Hak amat pak kita misalnya ayah sekarang tu mati, tidak duit dia, duit anak ke duit pot dau dia boleh belaka. Kita nak tolong misalnya contoh kita pot dau kita dia tak ada. Kita tolong duit kita bukan anak dia, anak dara ya boleh. Dan mazhab Syafi'i boleh tu. Tak ada masalah pun. Dia asasnya ke apa dia? Asasnya boleh untuk kita upah orang lain. Jadi hak mana lebih baik kalau duit kawan tu ke duit orang lain? Tu khilaf. Tapi dia tak wajib. Dia tak mana? Dia tak ada duit nak upah haji tu.
Ada dia hak ni dia tak kira gitu ni. Dia tak kira ni. Kalau kita baca ke dia tak kira asalkan kawan tu ada orang nak bagi. ada nak bagi. Boleh, tidak jadi masalah. Sebab kalau nak kira, sebab sini dia tidak bincang dari sudut orang tu sebelum dia mati tu dia siapa suruh ke tak? Mana dia ada kemampuan ke? Cuma dia tak buat. Dia tidak syarat gitu. Mana dia peristiwa tu tidak mesti syarat mampu. Tidak mesti syarat mampu. Hak dia tadi ke masa hidup tadi ke syarat mampu. Syarat mampu. Dia kira gitu. Hak ni lain ni. Sebab tu dia orang bab tajuk lain kalau tadi ke masa hidup laka tu. Awak perempuan tu ada tu. Mak dia mati dah. Kalau saat ni pun mak dia mati dah tu. Boleh, tapi orang ni anak dia lah. Anak dia. Okay, hadiah kedua tu. Perempuan tu pergi mak dia mati dah dia kata. Tapi masa dia mati tu kewajipan ada dah ada dia. Mak dia mati, sebelum mak dia mati tu mak dia sampai dah kewajipan haji, cukup syarat lah. Cuma dia tak sempat buat. Tu hak ni dak ni. Dan hak amal dalam mazhab Syafi'i tempat kita ni pun dia tak ambil kira dah masa tu dia mampu ke tak mampu. Asalkan mati dalam keadaan tak sempat buat haji. Kemudian lepas ayat terakhir tu, hak mana? tapi mereka berpendapat bahawa seorang yang boleh menghajikan orang lain dengan syarat biaya haji diambil dari harta orang yang dihajikan. Ada. Makna syaratnya makna dia ada harta lah, ada harta. Hak tu sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i dia tidak sepakat tu nak tahu tu. Maknanya sebab gini kalau nama tempat kita kan, kalau kita tengok dalam internet, ana sempat rujuk pagi tadi. Dalam beberapa kitab lah. Dia duit anak dia, duit boleh. Tidak mesti daripada duit dia. Cumanya kalau duit dia sendiri, hak tu jika lebih afdal. Sebab itulah ada setengah kali tempat kita kan sebelum bagi saka kan. Dia upah haji dulu baru dia bagi. Tapi tidak syarat gitu. Tidak syarat. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i bagi ana pendapat kuat tidak tu. Sebab gini, dia bagi dulu lepas tu. Bila tahu milik siapa okey pakat era duit. Batu kira. Dia saka lah. Dia kira saka lah. Tu dia kira gitu. Sebab tu setengah-setengah orang dia ada juga pendapat tapi bukan dalam mazhab Syafi'i lah. Dia kata badan haji ni anak saja boleh. Waktu hak terang. Hak tu lebih jelas. Hak tu memang tak ada khilaf pun tu. Gitulah. Tapi hak ni termasuk bab khilaf ni kalau amal haji tempat kita kalau hak dalam anak duk ikuti perkembangan hak tabung haji pun memang dia mengambil kira mana orang tu tak boleh buat haji. Gitu ya. Gitu ya. Okey. Kalau hutang ni kena tolak dulu. Hutang kena tolak dulu lah. Dia tak boleh. Haji ke? Dia gini kalau misalnya si mati sebelum nak bagi saka dia kena selesai hutang dia dulu. Tu memang mana-mana ulama pun sebut gitu. Cuma kalau dia tak ada telah mati tu, tu kena guna harta anak dia untuk bayar hutang. Tak boleh buat haji lalu. Nak badan haji kena selesai hutang si mati dulu. Tu memang gitu. Tu jelas lah. Haji ni kena selepas pada selesai hutang. Hutang sakul. Mana sakul tu kena bagi selepas selesai ke hutang si mati. Tu memang disebut gitu. Tu jelas mazhab Syafi'i pun memang pakak tu. Cumanya dia ada pandangan anda tengok dalam fiqh hak baru ni katakanlah ni hak hidup ni seseorang nak mengerjakan haji tapi dia ada hutang lagi. Bolehkah dia mengerjakan haji? Enggak lah ni orang rumah loan laka. Nanti habis rumah dulu lepeh dia. Dia kira dari segi dia panggil dhamin, jaminan untuk bayar tu ada tak apa. Walaupun dia pergi Mekah pun potong gaji dia kan sistem debit dia. Itu tak masalah. Maknanya jaminan bayar tu ada. Walaupun hutang tu tak habis lagi. Ni hutang hak bayar bertangguh ni bayar ansuran ni. Tak ada masalah tu. Jaminan tu. Tu bagi orang yang kita kata apa ni kerja ada jaminan tu. Dia potong gaji jalan. Tu boleh tak ada masalah. Tapi kalau dalam kes ni maknanya bila seorang tu mati dia ada harta dan dia ada hutang kena selesai hutang dulu baru boleh nak badan haji dah semua. Gitu. Apa tu sebab hutang ni dia isu besar di hari akhirat lah. Okay, kita berhenti setakat tu lah dulu. Jadi hak ni kan sebab tanah bila habis hak ni ialah mungkin sebab tu kita cuba habis cepat. Kita boleh raung pula untuk raung kedua kita nak bincang dari segi khilaf pula. Molek juga bapak kita kena tahu tu.
Misalnya kita ambil bab haji ke, kita tak usah ambil semua, pilih-pilih bab lah. Nah, misalnya bab haji atau bab puasa. Hak fiqh pak mazhab lagu mana? Boleh juga, tapi kita tahu dulu mazhab Syafi'i ni. Gitu. Dia 2 jilid lagi dah. Orang kasih 2 lagi. 2 lagi. 2 jilid tak lagi. Jadi kena cepat juga tu. So pun tak habis lagi. 2-3. Sebab anaknya Pak mazhab tu suka kita baca. Tak ingat tak apa kita baca. Benda termaktub dah. Baru jilid keempat tu. Apa belah kenapa? Dia Mukhtasar ni pun 2 lagi ni. Hak ni pun separuh lebih lah.